masalah mata puan yang menyebabkan puan datang hari ini kat klinik mata? Okey, 2-3 minggu ni mata kanan saya di bahagian tengah nampak macam hitam-hitam. Kenapa ya doktor? Boleh saya minta puan buat satu ujian tak? Boleh? Ni ada satu kertas. Saya nak minta puan lukiskan apa yang puan nampak. Sebelum tu puan tutup mata yang normal. Oh, jadi maksudnya puan tak nampak bahagian tengah-tengah ya? Ya, betul doktor. Alright. Boleh saya periksa mata puan sebentar? Boleh? Letak kat sini. Kat sini ya. Lepas ni, saya ada nak minta puan buat satu lagi scan mata ya. Okey. Mata saya kenapa ya doktor? Saya beritahu diagnosis dia lepas kita buat scan tu. Okey. Berdasarkan scan yang kita telah buat, puan mengalami masalah mata yang dikenali sebagai degenerasi makula berkaitan usia ataupun dikenali sebagai age-related macular degeneration. Apa tu doktor? Semakin bertambah usia, anda mungkin sedar yang penglihatan anda mulai kabur atau tiba-tiba menjadi kabur. Penglihatan mata anda tak setajam dahulu dan persekitaran anda berasa tidak seterang berbanding sebelum ini. Pernahkah anda dengar tentang katarak dan degenerasi makula berkaitan usia? Anda nak tahu lebih lanjut tentang penyakit mata ini, cara rawatan terkini dan cara pencegahannya? Bersempena dengan sambutan Hari Penglihatan Sedunia 2024, sama-sama sertai kami dalam perkongsian webinar umum program memasyarakatkan kesihatan rakyat siri 10 yang bertajuk Menua dengan Anggun, Memberdayakan Penglihatan Seiring dengan Usia pada hari Jumaat 11 Oktober 2024 3 petang melalui platform Facebook Live Webinar Fakulti Perubatan PKM. Jumpa kami di sana. Penglihatan yang baik merupakan aset penting dalam kehidupan. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Terima kasih kerana menyertai webinar umum kita pada hari ini dalam program memasyarakatkan kesihatan rakyat siri 10 tahun 2024 untuk kita sama-sama berkongsi maklumat dan informasi kesihatan. Sebelum bermula, sukacitanya saya ingin memaklumkan beberapa perkara. Jangan lupa untuk tekan like, follow dan share Fakulti Perubatan UKM page agar memastikan webinar ini dapat memberi manfaat kepada lebih ramai penonton. Sekiranya anda mempunyai apa-apa pertanyaan atau persoalan, boleh ajukan dalam ruangan komen dan kita akan jawab dalam sesi soal jawab nanti. Dan sila input QR code di akhir webinar bagi mendapatkan sijil penyertaan anda. Dan juga bagi warga UKM, sila tunggu sehingga ke akhir webinar untuk mendapatkan latihan anda. Dan saya ada berita yang paling menarik, iaitu bagi pemenang bertuah yang dapat menjawab soalan kuis kita pada hari ini akan mendapat Touch and Go e-wallet bernilai RM150 bagi pemenang pertama, RM100 bagi pemenang kedua dan RM50 bagi pemenang yang ketiga. Baiklah. Untuk makluman semua, setiap tahun pada hari Khamis, minggu kedua bulan Oktober, dunia meraihkan Hari Penglihatan Sedunia sebagai momentum untuk meningkatkan kesedaran tentang kesihatan mata. Jadi pada hari ini, Fakulti Perubatan dan Jabatan Oftalmologi UKM membawakan webinar bertajuk Menua dengan Anggun, Memberdayakan Kesihatan Anda Seiring Usia, dan kita bawakan dua panel khas, iaitu Dr. Rona Asnida Sarudin dan Dr. Aisyah Muhammad Zain untuk mengupas topik berkaitan penyakit katarak dan juga degenerasi makula berkaitan usia. Yang itu saya persilakan Dr. Rona Asnida. Terima kasih Dr. Hanisah. Assalamualaikum dan selamat petang. Sempena Hari Penglihatan Sedunia 2024, izinkan saya untuk mengupas sedikit isu katarak antara mitos dan fakta. Kita melakukan perkongsian ini secara santai ya. Okey. Sebelum saya pergi dengan lebih lanjut lagi, mari kita mengenali struktur mata secara ringkas. Dari luaran, apa yang boleh kita lihat ialah
Okey. Kelopak mata atas dan kelopak mata bawah yang mengandungi bulu mata. Lapisan putih yang berwarna putih itu dipanggil sklera, dan di atas sklera itu ada sebenarnya satu lagi lapisan yang diberikan nama conjunctiva. Boleh refer ke satu lagi gambar rajah di sana untuk melihat dengan lebih jelas ya. Okey. So struktur yang berwarna hitam di tengah tu merupakan betul iaitu anak mata, okay, ataupun pupil dalam bahasa Inggeris. So selaput ataupun katrak akan berlaku belakang pupil. Okey. So macam di sini. Okey. Struktur lain pula merupakan struktur retina dan saraf optik yang akan menyalurkan input dari persekedaran ke otak untuk ditafsirkan. Okay. Apakah itu katarak? Katarak ialah satu keadaan di mana kanta mata yang jernih menjadi keruh. Ini disebabkan oleh penghidratan gentian di dalam kanta yang tersebut serta proses denaturalisasi protein kanta. Punca utama kebutaan yang boleh dicegah ialah katarak, and ia merupakan punca yang utama di seluruh pelosok dunia. Tinjauan mata kebangsaan atau National Eye Survey yang merupakan inisiatif KKM dalam mengenal pasti kebutaan dan masalah penglihatan di kalangan rakyat Malaysia. Tinjauan mata kebangsaan yang pertama dilancarkan pada 1996, manakala program tinjauan mata kebangsaan yang kedua pada tahun 2014 telah mendapati prevalence kebutaan di Malaysia pada waktu itu ialah 1.2%. Daripada itu, 3,000 orang dikenal pasti mengidapi penyakit katarak. Maka tercetuslah idea untuk melancarkan program Camp Katarak skala nasional secara besar-besaran ya. Tinjauan mata kebangsaan yang ketiga pula berlaku pada tahun lepas. Mereka mendapati kebutaan yang punca utama kebutaan masih lagi katarak yang tidak dirawat. Okey. Tinjauan mata itu berlaku di zon timur iaitu Kelantan, Terengganu, Pahang dan Sarawak. Okey. Berbalik kepada topik kita tadi, katarak ni dia macam dia terdapat banyak pelbagai klasifikasi lah, sistem klasifikasi yang kita gunakan. So yang ada satu yang selalu kita gunakan ialah kedudukan legap tu ataupun opacity, di mana kelegapan itu berada. So dalam katarak seperti sklerotik nuklear yang pertama ni, kita boleh nampak di pusat tengah kanta tu kekerahan terjadi, di mana warna kuning akan bertukar secara perlahan menjadi warna coklat, dan proses ini akan mengambil masa yang agak lama. Okay. Katarak yang kedua ialah cortical. Cortical ni katarak ni dia selalu berada dari tepi. Dia akan bermula dari tepi, dan bila dia makin meningkat atau makin menurut, dia akan ke tengah. Okay. Subcapsular posterior pula ialah sejenis katarak yang legapnya berada di belakang kanta. Tidak mustahil untuk seseorang individu untuk mendapat untuk ada ketiga-tiga jenis katarak pada satu-satu masa. So apa yang kita beri namakan katarak ni katarak campuran lah. Jenis-jenis katarak yang lain juga boleh diklasifikasikan mengikut punca penyebabnya. Contohnya seperti katarak congenital yang berlaku di kalangan bayi yang berumur 1 tahun ke bawah, dan katarak traumatik yang berlaku disebabkan oleh kecederaan mata. Okay. Klasifikasi lain mengikut tahap kematangan katarak pula ialah immature ataupun tidak matang, mature, matang, premature atau hypermatang, dan terakhir sekali ialah Morganian. Okay. Kita tengok
Katarak tu makin lama makin putih sampai yang Morgag ni tu dia punya nukleus yang pusat kantar di tengah tu dia dah jatuh ke bawah. So you macam boleh tengok ada glow of sunset there kat bawah. Okay, sorry. Okay, so bermulalah penyangkalan mitos sebentar lagi ya. Mitos yang pertama. Tak mungkinlah saya ada katarak kan. Mata tak sakit pun. Okey. So gejala-gejala lazim untuk katarak ni ialah penglihatan kabur tanpa rasa sakit. Seperti gambar di atas, penglihatan berganda ataupun double vision. Masalah penglihatan malam ataupun rabun malam, setengah orang Melayu dia cakap rabun ayam. So ayam tak nampak kan apa benda dia buat malam, dia tidur kan. So rabun ayam lah tu. Dan mereka perlukan cahaya yang lebih terang untuk aktiviti lain seperti membaca atau menjahit. Okay. Gejala lain seperti silau di skrin lampu ataupun diberi apa yang kita panggil halo. Ini bukan berlaku di lampu jalanan saja. Kadang-kadang tu cahaya matahari yang amat terang ataupun lampu dari kenderaan yang lain. Okay. Kerap menukar persepsi cermin mata pun juga menunjukkan pesakit ataupun individu itu menghadapi kemungkinan besar ada katarak. Okay. Warna kelihatan lagi pudar. Seolah-olah semua benda di sekelilingnya dia ada ala-ala kekuningan. Dan terakhir sekali, kadang-kadang pesakit atau individu akan dia akan sedar bila diorang tengok dekat cermin kan, dia tengok anak mata dah tak hitam dah bila dibandingkan dengan mata yang sebelah lagi, bila terutamanya bila katarak itu sudah mencapai tahap matang. Seperti gambar di bawah tu, anak mata dia yang sebelah kiri tu hitam, yang kanan tu dah putih disebabkan katarak. Okay. Mitos nombor 2. Katarak hanya beri kesan pada orang tua. Okay. Umur memanglah merupakan penyebab utama, umur yang meningkat penyebab utama kepada katarak. Selaku peningkatan umur, manusia akan juga terdedah kepada cahaya ultraviolet matahari dengan lebih lama lah. Tapi bukan golongan ini sahaja yang akan mendapat katarak. Terdapat golongan muda lain seperti bayi ataupun kanak yang boleh mendapat katarak apabila mereka ada kecenderungan genetik. Sebanyak 8.3% ke 25% dari bayi menghadapi kecenderungan genetik untuk dapat katarak daripada parents. Okey. Penyakit lain yang menyebabkan katarak development ialah kencing manis. Penggunaan steroid secara sistemik macam ambil ubat prednisolone ataupun injection of IV Mitapat ataupun lokal. Lokal ni topikal, contohnya mengambil ubat titis mata yang mengandungi glaukoma atau penyedut untuk asma yang mengandungi steroid. Okay. Merokok juga boleh menyebabkan pembangunan ataupun development katarak dengan lebih awal. Okay. Penyakit mata seperti uveitis, glaukoma atau retinal detachment juga boleh menyebabkan katarak juga. Ya. Kecederaan pada mata sama ada tajam ataupun blunt injury boleh menyebabkan katarak, dan pemberian mata yang terdahulu juga boleh menyebabkan katarak berlaku dengan cepat. Okay. So mitos nombor 3, terlalu banyak membaca boleh menyebabkan katarak. Okay. Aktiviti seperti membaca, menjahit, melukis atau benda yang memerlukan jarak yang dekat, sekiranya individu ada katarak, dia akan menyebabkan kesukaran sedikit kesukaran. Tetapi kalau buat banyak mana pun, dia tidak akan menyebabkan
timbulnya katarak ataupun punca penyebab katarak itu bukan. So jadi boleh baca ataupun boleh menjahit ke apa secara tak kiralah banyak mana kan, cuma tak selesa jugalah kalau buat waktu katarak tu ada. Okey. So mitos yang keempat, katarak dicegah. Katarak ni sebenarnya tidak dapat dicegah sebab dia merupakan salah satu proses penuaan. Setiap individu di dunia ni kan dia macam proses penuaan tu proses yang kita tidak boleh lari. Okay. So yang kita boleh buat is hanya kita dapat memperlahankan perkembangan katarak. Cara untuk memperlahankan perkembangan ini ialah lindungi mata daripada sinaran ultra ungu matahari dengan cara memakai kacamata hitam ataupun topi ketika keluar ataupun bekerja di luar bila dalam keadaan panas. Pantau tahap kesihatan secara umum, amalkan diet sihat dan imbang, tinggi dengan antioksidan seperti buah-buahan dan sayuran segar. Makanan yang tinggi dengan kandungan vitamin A, C dan E adalah digalakkan. Hadkan pengambilan karbohidrat, terutamanya pesakit yang ada kencing manis sebab karbohidrat yang berlebihan akan bertukar menjadi gula. Bila gula yang berlebihan pula di dalam badan akan masuk ke dalam kanta semula jadi dan akan menyebabkan katarak tu progresnya menjadi lagi cepat. Okay. Kurangkan pengambilan alkohol dan berhenti merokok. Okay. Anda juga boleh melindungi mata anda dengan alat pelindung mata ataupun memakai goggles bila melakukan aktiviti bahaya seperti memaku ataupun mengendali bahan kimia yang ada risiko untuk terpercik ke dalam mata. Jika anda seorang yang meminati ubat-ubatan tradisional, berhati-hati dengan isi kandungan jika menggunakan ubat tersebut yang kemungkinan bisa mengandungi steroid. Okey. Mitos yang nombor 5 ni, penggunaan ubat titis mata boleh mencegah dan merawat katarak. Saya rasa mitos ni agak umum jugalah, ramai orang tahu. Iklan ni saya jumpa kat Facebook. Okay. Ini adalah produk Malaysia yang telah basically claim kata dia mengatasi banyak masalah dia yang boleh dia atasi, kerabunan, mata merah, of course katarak ada kat bawah tu lah. So saya rasa ubat ajaib ni, saya minta lah tuan-tuan dan puan-puan yang di luar sana janganlah percaya ya kalau ada ubat sedemikian yang claim macam ni yang boleh mengubati segala penyakit mata, sebab dianya tidak berasas dan tidak diluluskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey. Hanya pembedahan sahaja yang boleh merawat katarak. Okey. Ubat-ubatan seperti pills dan tablets, ubat titis mata, cermin mata dan katarak. Senaman untuk mata, semuanya sesungguhnya tidak akan menolong untuk merawat katarak. Okay. Hanya pembedahan sahaja yang boleh merawat katarak. Okay. Mitos yang ke-6 dan ke-7 dan ke-8. Pembedahan katarak adalah berbahaya dan makan masa lama. Okay. Lepas tu pembedahan hanya boleh dilakukan apabila tahap katarak sudah matang dan pemulihan daripada pembedahan mengambil masa yang lama. Okey. Katarak dirawat dengan kaedah pembedahan seperti yang saya mention before this. Ia adalah prosedur yang selamat. Dia berkesan untuk memulihkan penglihatan dengan membuang katarak tersebut dan digantikan dengan kanta intraokular yang kekal. Okey, selalunya dia merupakan prosedur yang pendek, berdurasi dalam 30 ke 45 minit, merupakan prosedur harian. So, pasien boleh datang pagi dan waktu kalau tak ada apa-apa, petang tu boleh baliklah lepas prosedur habis. Indikasinya kita tak payah tunggu sampai teruk pun tahap katarak sampai matang. So, kita boleh apa yang kita boleh selagi pesakit ada gejala
yang mengatakan penglihatan dia terjejas dan mengganggu aktiviti harian seperti membaca, memandu, menonton TV. Kita boleh schedulekan pasien tu untuk pembedahan. So, teknik-teknik pembedahan ada 3. Yang pertamanya ialah phacoemulsification ataupun phacoemulsifikasi. Ini merupakan teknik yang terkenal di seluruh dunia lah. Rata-rata semua surgeon ataupun pakar mata memang ada yang bertauliah memang ada kebolehan untuk melakukan surgery ini. Okey. Dua lagi teknik itu ialah capsular cataract extraction ataupun ECI, dan satu lagi intracapsular cataract extraction. ECI ni selalunya bila cataract dah terlampau keras, terlampau matang dan terpaksa dibuang mengikut luka yang besar. Terpaksa buka besar sikit. Kalau phacoemulsification itu luka dia kecil je. Okey. Disebabkan luka dia kecil untuk phacoemulsification, penglihatan pesakit tidak mengambil masa yang lama untuk pulih. So penglihatan dia jelas selepas beberapa hari. Gambar di bawah menunjukkan skematik apa yang berlaku di dalam pembedahan cataract phacoemulsification. Kalau boleh dilihat dia punya wound tu, luka tu betul-betul kecil, dengan mengajuk untuk probe tu masuk, untuk kita pecahkan selaput tu dan kita macam cuci kantung tu dan letakkan kanta di dalam kantung tu. Okey. Okey. Metode nombor 9, saya masih akan mengalami rabun kalau lepas pembedahan pun dan 10. Cataract boleh datang semula selepas ia dikeluarkan. Okey. So, sebelum kita melakukan pembedahan cataract untuk pesakit selalunya memang akan diperiksa ketika temu janji untuk pra pembedahan. Kita tak simply buat je operation, kita pastikan pesakit berada di dalam tahap kesihatan yang optimum, macam darah tinggi terkawal, kencing manis terkawal, semua tu, ada problem dengan jantung. Lepas tu kita juga buat pengukuran mata untuk pemilihan kanta. Ini adalah penting kerana bila kita buang cataract dan letak kanta tu it's for life, dia permanent, dia kekal kat situ, dia tinggal kat situ. Okay. So pembedahan cataract ni dia macam special sikit sebab satu, dia boleh buang cataract. Lepas tu dua, dia boleh merawat dan masalah pembiasan seperti rabun jauh dan actually itu rabun dekat, dan astigmatism. So untuk tujuan ni terdapat pelbagai jenis kanta intraokular di pasaran. Okay. Kita perlu memilih kanta tu mengikut keperluan individu. Sekiranya individu masih aktif membaca ataupun masih aktif menggunakan komputer, so macam kanta monofokal tidak berapa sesuai, kecuali kalau pesakit tu dia tak kisah untuk pakai cermin mata untuk dekat ataupun intermediate punya jarak lah. Okey, kalau kanta monofokal yang pertama tu dia ada satu je fokus. Fokus tu kita boleh adjust in terms of kalau nak tengok jarak jauh nak jelas ke jarak dekat jelas. Tapi dia macam compromise lah. Satu jarak je yang akan clear. Kalau jarak jauh jelas, dia akan compromise jarak dekat. So pesakit perlu cermin mata untuk melihat dekat jelas. Kalau kanta monofocal toric pula dia merawat rabun jauh dan astigmatism. Okey. Kalau astigmatism ni rabun silau. Kalau katakan kita merawat rabun jauh tapi rabun silau tu terlampau tinggi dan kita tak merawat je, dia image yang kemudian selepas pembedahan tu dia tak akan jadi tajam, dia tak akan jadi sharp, dia jadi macam blurry a bit. Okay. Dengan teknologi sekarang ni macam ada kanta multifocal. So multifocal ni dia combine, dia macam lihat untuk kelihatan dekat, pertengahan dan jauh tu jelas. Tapi dia ada 3 fokus yang berlainan. Sekarang ni yang
sekarang orang macam makin guna is the EDOF lens lah, Kantar Enhanced Depth of Focus. So dia kelihatan dekat, pertengahan dan jauh jelas. Tapi dia lagi a little bit better than multifocal tu, sebab dia ada single focus sahaja. Okay. So dia jadi dia mengatasi masalah silau selepas katarak pembedahan katarak. Okay, kalau katarak berlangka lepas operation pun tak guna juga sebab katarak ada balik. So selalunya katarak bila pembedahan katarak tu dijalankan, kita akan keluarkan katarak tu sepenuhnya. Kita tak tinggal macam separuh-separuh ke sikit ke apa, tak ya. Lepas tu dia kantar intraokular tu kita letak dalam kantong. Kantar intraokular tu sendiri tak boleh menyebabkan katarak kembali. Apa yang keruh ialah kantung atau kapsul yang di mana kantar intraokular itu berada. Atau ini adalah satu keadaan di mana kita panggil posterior capsular opacification, di mana kapsul mata itu menjadi keruh dan menyerupai gejala katarak. So, jadi penglihatan dia menjadi kabur. Kalau kita tengok gambar pertama tu, ini selepas pembedahan. Kita nampak dia macam red reflex dari retina belakang tu nampak clear, nampak kantar tu, nampak pantulan cahaya di kantar intraokular. Okey. Selepas beberapa tahun pesakit komplain kata dia kurang nampak lah. Dia macam tak terang dulu. Dia macam rasa kelabu macam katarak tu datang balik. Tapi sebenarnya bukan ya, tuan-tuan dan puan-puan, dia punya katarak, actually what happen is the posterior opacification ni lah. Kalau kita nampak dekat anak mata tu, kita nampak yang putih-putih, sebenarnya ialah kapsul yang telah menjadi keruh. Jadi kalau sekiranya tuan-tuan dan puan pergi jumpa doktor, oh ni sebab lepas katarak ni, dia cakap, kata, puan jangan risau ya. Dia rawatan dia mudah saja. Rawatan dia macam 5 minit je. Dengan kita gunakan mesin yak laser ni, kita akan membuat lubang supaya lubang di tempat yang keruh tu supaya cahaya boleh tembus kembalilah untuk penglihatan kembali menjadi terang. Okay? And selamat. Good vision requires Sorry. Okay, saya rasa tamat di sini saja perkongsian saya. Saya akan tinggalkan satu video pendek yang akan menunjukkan skematik katarak surgery. Good vision requires a clear window from the outside world into the back of the eye. This requires not only a clear cornea, which is the transparent, dome-shaped surface of the eye where light enters, but also a clear lens, which is behind the iris and pupil. Known as cataracts, when the lens becomes cloudy, overall vision quality deteriorates due to light being blocked. To understand what is happening, let's take a look at a normal eye first. Shown here, normal eye with a clear lens. Cataracts form when the lens becomes cloudy. Initially, cataracts can be managed with stronger lighting and eyeglasses, but if the impaired vision becomes bad enough, cataract surgery can be pursued, during which the cloudy lens is replaced with an artificial lens. After the eye is dilated, 2 or more incisions are made in the cornea periphery. Medication is injected into the eye to prepare the lens for surgical removal. A circular incision is made to the lining or capsular bag, enclosing the lens and removed. This opening allows the cataract lens to be extracted without removing the capsular bag. An ultrasound probe is then used to break down and gently remove the cataract lens with suction. The red color that becomes apparent after removal of the cataract lens is due to the reflection light from the eye's retina. Finally, the clear artificial lens is implanted using an injector. The intraocular lens spontaneously unfolds inside the capsular bag and remains centered and fixed, resulting in clear vision. The incisions are self-healing.
Terima kasih Dr. Rona Aznida untuk penerangan yang cukup padat dan bermanfaat. Sekarang anda dapat bezakan yang mana mitos, mana fakta? Typekan persoalan anda dalam ruangan komen. So, seterusnya jika tadi kita belajar tentang penyakit katarak, apakah pula degenerasi makula berkaitan usia? Bagaimanakah ini akan dirawat? Saya serahkan persoalan ini untuk dikupas oleh Dr. Aisyah Muhammad Zain. Persilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator Dr. Hanisa. Okey, saya Dr. Aisyah binti Muhammad Zain. Saya pakar oftalmologi dari Hospital Chancellor Tengku Mukhris UKM. Jadi saya akan kongsikan dengan anda tajuk degenerasi makula berkaitan usia ataupun dikenali sebagai age related macular degeneration ARMD. Okey, so dalam kongsian saya lepas ni saya akan gunakan perkataan ARMD merujuk kepada degenerasi makula berkaitan usia. Okey. So ya, seperti yang Dr. Rona dah kongsikan tadi, kita ada bola mata kan? So bola mata depan sekali ni ialah kornea dan lens, dan belakang sekali ni ialah retina. Retina ni ialah saraf mata kita yang akan berhubung dengan otak lah. So dia ada saraf optik yang dipanggil saraf optik. Jadinya retina kita ni dibentuk macam mangkuk lah, macam mangkuk, and then dia ada saraf optik yang bulat tu yang okey ini, and then dia ada salur darah yang akan keluar daripada saraf optik tu yang akan supply nutrition dan oksigen kepada retina. And apakah itu? So makula ni ialah bahagian tengah retina ni yang dalam retina kita lah. Okey. So anda dah tahu apa itu makula. So makula adalah sebahagian kecil kawasan di tengah retina yang memberi penglihatan yang paling tajam lah. So kita dah tahu dah apa itu makula. Alright. So we go to next slide where makula ni, okey, kita boleh ada mesin imbas di klinik mata kan, kita ada scan lah ataupun imbasan ataupun kita bagi scan, kita boleh scan makula kita ni dan kita boleh dapat keratan rentas mata, okey, keratan rentas retina. So dalam gambar hitam ni yang kotak, so ni adalah normal makula kita memang ada lekuk yang kat tengah-tengah tu. Lekuk ni normal lah. Okey. And then kita retina normal dia ada 10 lapisan. So ni normal. So macam kuih lapis ni kalau kira dia ada 10 lapisan. Okey. Lapisan yang paling akhir sekali warna putih ni yang ada tanda kuning ni kan. Arrow kuning ni ialah kita panggil retinal pigment epithelium. Dia berfungsi sebagai sel yang membuang bahan metabolism retina. So retina ni bekerja kan, bila kita melihat semua, kita retina kita bekerja, jadi bahan kumuh tu RPE ni yang akan buangkan pada lapisan retina kita. Okey, so kita dah tahu anatomi, kita dah tahu apa itu makula. Seterusnya kita nak tahu apa fungsi makula. Okey, so fungsi makula kita ialah memberikan penglihatan berwarna. Jadinya kalau kita tengok sekeliling kita kan, kita nampak bunga yang berwarna-warni, kita nampak rumput, pokok yang warna hijau, langit warna biru, awan warna putih. Jadinya fungsi penglihatan berwarna yang kita nampak warna cantik-cantik ni semua ialah fungsi bahagian tengah retina kita tu, yang makula tu. Okey. Keduanya adalah makula ni memberikan kita titik fokus penglihatan. Jadinya membolehkan kita membaca, buat kerja-kerja yang contohnya membaca surat khabar, tengok telefon, macam akak-akak kat rumah tu boleh masukkan benang kat dalam jarum kan. So itu fungsi makula kita. Dan ketiganya ialah makula ni memberikan medan penglihatan bahagian tengah. Jadinya kalau tengok gambar tu pokok tengah-tengah kan. Jadinya bila kita fokus tu penglihatan bahagian tu diberikan oleh makula lah. Jadinya awan, rumput semua tu diberikan oleh retina kita yang bahagian tepi atau kita panggil peripheral retina. Okey.
sekarang kita dah tahu fungsi makula dan apakah itu makula. Seterusnya, kita nak tahu apa itu ARMD, okey? Apa itu degenerasi makula. So, anti orang ni dia tengah discuss lah. Apa tu ARMD? Awak tahu ke? Macam itulah dia tengah discuss, okey. So, kita nak tahu lebih lanjut apa tu ARMD. So, ARMD ialah penyakit makula akibat menurunnya fungsi makula kerana proses penuaan yang menyebabkan gangguan penglihatan atau hilang medan pandang bahagian tengah. Jadinya, penyakit makula sebabkan proses penuaan lah. Maksudnya contoh kalau kata kita kan orang perempuan kan, semakin tua kita tengok kedut kulit kita kan. Tapi itu late. Kalau retina pula bila kita berusia, retina kita akan boleh mendapat ARMD ni. So ARMD ni akan menyebabkan pesakit tersebut hilang penglihatan bahagian tengah ataupun gangguan penglihatan lah. Okay. So alright. So kita nak tahu macam mana ARMD ni berlaku. Kan kita dah tahu dah apa penyakit dia, kita nak tahu macam mana dia boleh berlaku sekarang. Okey, so kita pergi pada macam mana dia berlaku. Okey, masa saya cakap tadi dengan meningkatnya umur, fungsi RPE cells tadi tu yang sepatutnya kerja dia nak buang bahan kumuh dari retina dia dah berkurang. So dia dah tua lah, dia nak kerja kurang kan. Jadinya dia tak boleh nak buang bahan kumuh semuanya daripada retina. Jadinya bahan-bahan kumuh ni berkumpul dan menjadi toksik dan racun lah dekat lapisan makula kita tu. So dia berkumpul kat situ. Kita panggil dia drusen lah. Okey, so dia ada macam tumpuk-tumpuk kuning dekat bahagian makula kita. Okey, lepas terjadinya pengumpulan toksin ni, okey, dia ada dua benda boleh berlaku dalam ARMD ni. Sama ada retina tu ataupun makula dia dah dapat banyak sangat racun, dia menjadi nipis ataupun kita panggil atrofi, ataupun bila dia dapat banyak sangat racun dia jadi stres. Okey, so stres, contoh kita panggil senang, kita panggil stres lah. Okey, so dia stres, and then bila dia stres dia akan keluarkan signal dekat saluran darah untuk keluarkan satu bahan kimia yang dipanggil VEGF, Vascular Endothelial Growth Factor. So apa VEGF ni buat? So VEGF ni dia akan menggerakkan penumbuhan salur darah tak normal di dalam makula kita, di lapisan bawah makula tu. So bila saluran darah tak normal ditumbuh, dia menyebabkan pendarahan dan juga bocor cecair dekat mata, jadinya makula tu jadi bengkak. Okey, so ini adalah proses bagaimana jadinya ARMD. Okey, so sekarang ni adalah gambar yang saya nak share macam mana proses ARMD itulah. So yang bahagian A ni normal lah. Okey, so cantik je. Ada RPE, ada photoreceptor. Photoreceptor ni ialah sel yang penting untuk penglihatan mata tengah lah, especially color vision, penglihatan berwarna. Okay. And then choroid ni ialah saluran darah di belakang retina. Okay. And then bila saya cakap tadi bahan kumuh tu dia terkumpul, so dia akan jadi drusen ni lah. Kuning tu yang bahan kumuh yang terkumpul tu, yang dia adalah peringkat pertama lah, peringkat awal AMD ni. Okay. And then macam tadi saya cakap, VEGF ni dah mula nak keluar. Okey, dia dah ada signal VEGF ni, dan VEGF ni dia membuatkan penumbuhan salur darah tak normal ni, dan salur darah tak normal ni dia tumbuh, dia naik dekat retina kita, and then menyebabkan pendarahan dan juga pengumpulan cecair. Artinya yang tu pesakit ni dah tak nampak lah. Bahagian tengah mata dia dah, bila tengok muka orang tu dah tak nampak, tapi rambut, leher nampak lagi. Okey. So now we go to klasifikasi lah, the classification of ARMD. So ARMD ni dia ada beberapa klasifikasi ya. So nombor satu early lah ataupun awal. Okay. So awal macam saya cakap tadi, pengumpulan drusen. So drusen tu yang bintik-bintik kuning tu lah. Okey, pengumpulan drusen. So bila kita buat keratan rantas retina tu, dekat bawah ni gambar dia kita nampak ada bukit-bukit kecil tu kan. Itu ialah keratan rentas drusen tu lah. Mana drusen tu bahan kumuh tu dia melekat kat situ. Okey, tapi masa ni selalunya pesakit tu dia tak ada apa-apa symptoms. Okey, dia okey je mata. Okey. So peringkat yang seterusnya ialah late ataupun advanced AMD, di mana ada dua jenis yang kering, dry AMD, and wet ataupun basah. Okey. So yang kalau dry ni dia tak ada darah lah, dia kering. So kalau you tengok
retina ni kat bawah ni dah jadi nipis. Okey, so dia jadi nipis berbanding dengan sebelah sekeliling dia kan. Bahagian ni tebal lagi, tapi dekat tengah-tengah ni dah jadi nipis dah. Okey, ini ialah atrophy. Kita panggil geographical atrophy. So pesakit dah mula ada symptoms, tak nampak bahagian tengah dan sebagainya lah. Okey, so peringkat yang paling kita takut lah iaitu yang lebih teruk, lebih severe ialah ARMD jenis basah, di mana berlakunya penumbuhan saluran darah yang tak normal kat tu. Jadinya dia bocor dan dipecah, darah keluar dan menyebabkan bukit bukau tu lah. Tengok tadi normal saya cakap tadi makula tu dia memang ada lekuk kan kat tengah. Tapi ini dia dah jadi bukit lah. So ada yang putih tu ialah darah, yang hitam tu ialah pengumpulan cecair. Okey, so masa ni pesakit dah, mata dia memang kurang nampak sangat dah. Okey, right. So kita tahu dah early, ada dry ataupun kering, dan juga ARMD jenis basah. Right. So sekarang kita dah tahu anatomi, kita dah tahu fungsi makula, kita dah tahu macam mana makula ARMD tu berlaku, dan sekarang mestilah kita nak tahu macam mana kita nak tahu kita ni ada ARMD ke tidak. So apakah gejala ARMD ataupun apakah tanda-tanda atau simptom-simptom ARMD ni? Okey, right. So pertama sekali, pesakit ARMD ni dia tak nampak bahagian tengah. Contohnya macam gambar normal kan. Kalau kita tengok, semua gambar atuk nampak, gambar ayam nampak, gambar mak nampak, cucu-cucu semua nampak. Okey. Tapi kalau gambar yang di sebelah dah mula tak nampak bahagian tengah. Okey. Muka atuk dah tak nampak dah. So ini adalah gambaran bagaimana pesakit ARMD nampaklah. So dia tak nampak bahagian tengah. So pesakit saya kadang-kadang datang cakap, doktor, kalau saya fokus kat muka doktor saya nampak kabur, tapi nampak doktor pakai baju merah, saya nampak tangan doktor, macam itulah. Okey, right. Keduanya, pesakit ARMD ni dia boleh nampak benda yang lurus dia jadi bengkok. Contohnya macam curtain ni lah. Curtain ni sepatutnya lurus, tapi dia kata saya nampak dia berombak ataupun dia beralun. Okey, so macam pesakit saya datang, kata, doktor, kalau saya tengok muka doktor kan, saya nampak doktor punya hidung tu kan bengkok, macam tu. Okey, so benda yang lurus dia nampak bengkok. Ataupun dia cakap, doktor, saya kan driving, lepas tu saya nampak kan yang lampu tu jadi bengkok, doktor, kenapa? So mungkin itu petanda pesakit tu ada masalah ARMD atau masalah di makula lah. Okey, next one, pesakit tu mungkin dapat dua-dua sekali. Dia nampak bengkak-bengkok dan juga tak berapa las bahagian tengah. Okey, so combination dua. Ataupun jika bahagian makula yang terkena ARMD tu besar, kadang-kadang terus kabur. So kalau clear nampak macam cantik je kan warna semua, tapi kadang-kadang terus kabur keseluruhannya. Okey, tengah kabur, tepi-tepi pun kabur juga. Okey, right. Okey, so sekarang kita nak pergi faktor risiko. Okey, so ada berapa faktor risiko? Siapa yang akan lebih cenderung kena penyakit ARMD ini? Satu ialah umur lebih dari 50 tahun. Okey, so dalam kajian menunjukkan orang yang individu yang lebih daripada umur dia 75 tahun ke atas, dia lebih cenderung untuk dapat ARMD ini 3 kali ganda lebih daripada orang yang muda daripada tu. Okey, so umur ni ialah faktor risiko. Sebab tu dikata degenerasi makula berkaitan usia. Okey, right. Nombor 2 ialah faktor genetik. So genetik ni kita tak boleh buat apalah. Bila saintis buat kajian, dia dapati orang-orang yang ada ARMD ni ada genetik tertentu yang sama dalam gen dia dah, dalam DNA dia. Okay, so that's sekarang the treatment of rawatan ARMD ni, orang saintis dah mula nak selidik macam mana kita nak treat ataupun rawat ARMD ini gunakan terapi genetik lah. Okay, yang ketiganya ialah jantina wanita. Ni tak boleh buat apa. Kalau dah wanita tak nak tukar jadi lelaki pula kan. So bukanlah nak kata perempuan je dapat ARMD ni, mungkin kesian kat orang perempuan kan. Tapi bila kita buat kajian, kita tengok wanita lebih
cenderung untuk dapat ARMD berbanding dengan lelaki. Lebih ramai pesakit ARMD adalah wanita. Okey, yang keempat ni, yang paling penting sekali ialah merokok. So faktor risiko ni yang paling penting sebab benda ni yang kita boleh ubah. Faktor ni yang kita boleh ubah. Macam umur, dah jadi tua, atau genetik atau gender, wanita tak boleh nak ubah, tapi merokok ni kita boleh ubah dengan berhenti merokok ataupun tidak merokok sama sekali lah. Okay, right. So nombor 5 ialah hypertension ataupun darah tinggi lah. So darah tinggi pun dia associated ataupun berhubung kait dengan ARMD, di mana kajian menunjukkan orang yang mempunyai darah tinggi yang tak kontrol, yang tak optimize kontrol dia boleh mendapat ARMD jenis basah yang lebih teruk berbanding orang yang blood pressure normal. Okay, right. Okay, so macam mana doktor di klinik mata tu nak diagnose penyakit ARMD ni kan? So macam mana doktor nak tahu, ni betul ni penyakit ARMD bukan penyakit lain. Jadinya mula-mula sekali, of course, bila pesakit tu datang ke klinik mata, dia akan buat pemeriksaan mata. Okay, so pemeriksaan mata, doktor cek penglihatan mata dululah. Tengok boleh baca sampai level mana. Okay, so dah tahu dia boleh baca sampai level mana, dan doktor pun gunalah alat-alat canggih kat klinik mata tu untuk tengok mata pesakit tersebut. So apa yang doktor mata boleh nampak dalam pesakit ARMD ialah adanya pendarahan di lapisan retina lah atau makula. So ini jenis basah lah. So kalau jenis kering dia nampak ada penipisan makula lah kat situ, pun boleh nampak drusen tadi tu yang kuning-kuning, tumpuk-tumpuk kuning di bahagian makula. So pemeriksaan mata. So bila doktor dah detect benda ni, doktor macam kata kemungkinan besar encik ataupun puan ada ARMD. Jadinya doktor pun akan terus buat satu lagi imbasan retina yang dipanggil optical coherence tomography. So imbasan keratan retas retina lah, lebih kurang senang cerita macam tu, di mana kita boleh tengok cross section ataupun keratan rentas makula tu. So bawah ni macam tadi kata, retina yang normal atau makula yang normal, dia ada lekuk kat tengah, lapisan dia nampak cantik macam kuih lapis kan. Tapi bila orang yang ada ARMD jenis kering ni, so dia ada thinning lah ataupun penipisan. Okay, so tengok kat tengah-tengah tu dah jadi nipis. Okay, so ini ialah OCT ataupun imbasan keratan rentas retina orang yang ada ARMD jenis kering. Okay, so kalau jenis basah pula dah jadi macam ni pula. Okay, gunung ganang. Okay, so patutnya dia jadi lurah, normalnya lurah tapi dah jadi bukit. Okay, so dah jadi bukit buka. So yang hitam-hitam bulat tu ialah pengumpulan cecair dalam lapisan makula, dan yang putih-putih tu ialah darah ataupun salur darah yang tak normal lah, yang berkumpul bawah lapisan retina. So masa ni pesakit mata dia memang sangat kurang nampak lah. Okay, so perlukan rawatan. Alright. So apa lagi yang doktor buat dekat klinik mata selain daripada tu? So ada sesetengah pesakit doktor akan teruskan dengan ujian angiogram retina. Okey, so kita dengar angiogram jantung je kan. Nak tengok saluran jantung dia sumbat ke tak kan, kena serangan jantung sebagainya. Retina ni pun kita ada angiogram juga. So apa doktor buat? Doktor inject warna, okey, warna dekat dalam saluran darah. So saluran warna tu akan bergerak masuk ke saluran darah di mata, dan doktor akan tangkap gambar guna kamera yang special, di mana kita boleh tengok, ada saluran darah tak normal lah dekat mata tu. Yang gambar ni tunjuk dekat tengah tu ada warna putih kan, setompok ialah di mana ditunjukkan saluran darah yang tak normal tu dia telah bocor. So kita nampak kita nampak dye tadi kita injek kat tangan tu keluar dekat lapisan retina kita. So ni angiogram mata, tapi tak semua kes kita perlu buat macam ni, sebab kita dah boleh diagnose ARMD dengan hanya buat imbasan retina yang saya tunjukkan sebentar tadi lah. Okey, so apakah kaedah rawatan ARMD? So kita dah tahu dah penyakit ARMD ni macam mana kan. So now kita nak tahu kaedah rawatan dia. Ada tak rawatan untuk ARMD ni? Okey, so saya nak beritahu untuk ARMD jenis kering atau dry ARMD setakat ni tak ada lagi rawatan yang berkesan. Okey, so saintis tengah buat kajian lagi macam mana nak treat orang dry ARMD. Okey, so dia orang
masih berkajian, trying to do stem cell therapy, okay, and then genetic therapy. So semua masih lagi dalam kajian. Jadinya setakat ni yang saya boleh beritahu, tak ada rawatan untuk ARMD jenis kering. Okay? So apa yang kita ada yang selalu kita buat di klinik mata ialah suntikan anti-VEGF. So tadi kan kita kata bila nak jadi, macam mana terjadinya AMD jenis basah, ialah VEGF ni banyak dalam mata kan. Dia banyak dalam mata, dia pun tumbuhkan salur darah yang tak normal tu, dan salur darah tu pun tak normal kan, dia pecah darah dan dia pun bocorkan air ataupun cair dalam mata. So kita pun suntik anti-VEGF ni dalam mata, dan anti-VEGF ni fungsi ialah untuk menstabilasikan saluran darah tu. So saluran darah tu akan stop grow, dia akan berhenti berkembang, and then dia akan jadi stabil lah, taklah meletup keluar darah ataupun dia taklah bocor lagi keluarkan air. Okay, and then ada juga setengah sakit yang perlukan kombinasi treatment, okay, terapi laser dan juga anti-VEGF injection. Okay, so ada juga yang kita boleh laser lah. So bukanlah macam gambar ni kan, yang merah ni tak adalah laser macam ni, tapi mesin dia lebih kurang macam ni. So pesakit duduk, kita laser bahagian saluran darah yang bocor tu. At the same time, pesakit masih juga perlukan suntikan anti-VEGF. Okay, so ni saya nak kongsikan macam mana kita cucuk ataupun suntik anti-VEGF tu. Okay, so lebih kurang macam ni ya. Okay, so ada ukuran-ukuran yang sangat spesifik kat mana kita suntik jarum di mata, bukan pakai cucuk suka hati je. So kita nak ada ukuran yang betul supaya kita tak cederakan struktur mata yang lain. Okay, so suntikan ni adalah selamat dan kita buat hari-hari kat klinik mata, berpuluh-puluh patient kita buat setiap hari. Okay, so ini saya just nak share di Malaysia sekarang. Kita dah standing dengan dunia luar, yang di mana kita dah ada macam-macam jenis anti-VEGF yang kita boleh gunakan untuk treatment ARMD jenis basah ni lah. So sekarang kita ada 5. Okay, so yang dengan tangan ni semua molekul dia lah. Okay, so suntikan anti-VEGF ni selalunya kita perlukan 3 kali injection. Okay, so maksudnya bulan pertama sekali, bulan kedua sekali, bulan ketiga sekali. Selepas suntikan ketiga, kita akan tengok respons. So kita akan buat balik tadi imbasan ke netas tu, kita tengok, oh ada respons tak? Kalau tak ada respon ataupun kurang memuaskan respon dia, so kita boleh tukar kepada agent-agent anti-VEGF yang lain. Contohnya lah tu. Okay, alright. So sekarang kita dah tahu dah rawatan ARMD ni, suntikan mata macam takut kan. So semua orang tak nak lah, kalau boleh tak nak lah dapat suntikan di mata kan, menggerunkan. Okay, so kita nak tahu macam mana nak cegah penyakit ARMD ni. Kalau boleh tak nak dapat penyakit ARMD ni kan. So macam mana kita nak cegah? Okay, so nombor satu ialah, of course, nombor satu paling penting, berhenti merokok. Okay, no smoking, no vaping. Ini adalah benda yang anda boleh buat untuk selamatkan mata anda. Okay? So kalau sayang kelihatan mata anda, tolong berhenti merokok untuk kebaikan diri anda sendiri. Banyak kebaikan dia lah. Of course kat hospital, kat klinik kita ada program-program berhenti merokok dan sebagainya. Anda boleh cuba join. Okay? Dan kedua ialah makan makanan sihat dan sayuran hijau ataupun buah-buahan yang berwarna-warni. Okey, contohnya tomato, carrots, lobak merah kan, sayur, brokoli, yang berwarna-warni lah, ikan salmon. Okey, tapi bukanlah pewarna tiruan, dia kena pewarna asli makanan tu sendirilah. Okey, right. And then ketiga ialah kawal tekanan darah tinggi anda. So kadang-kadang kita darah tinggi kan, doktor pun bagi ubat darah tinggi. Bila kita dah makan ubat darah tinggi, itu belum lagi kira bagus. Bagusnya ialah kita kena make sure that tekanan darah kita is under control, is optimized by the medication given. Yang ubat yang doktor bagi tu
membuatkan tekanan darah kita normal 120/80 ni comel lah, cantik lah tekanan darah dia. Okey, so tak bolehlah makan ubat. Tapi bila doktor tanya berapa tekanan darah yang cik, saya pun tak tahu, tapi saya dah makan ubat. Bila cek rupa-rupanya 180/100. Tak boleh macam tu. Okey, right. Seterusnya ialah senaman secara berkala. Okey, so tak perlulah lari 100 meter ke apa, tak perlu. Okey, tapi yang penting ialah senaman tu secara berkala, everyday jalan kaki. Untuk mak saya, dia suka jalan kaki everyday, dia akan consistently jalan kaki lah. Yang penting physical activity dan juga berpeluh. So physical activity ni juga dia penting untuk kita punya mood. So orang ada physical activity ni akan lebih happy sebab dia ada serotonin hormone release. So dia macam-macam benefit lah. Okay, right. So the next one seterusnya ialah mengurangkan pendedahan berlebihan terhadap cahaya matahari. So kiranya kalau kata matahari terik kan, kita janganlah duduk terlalu lama kan dekat luar matahari yang terik. So kita mungkin boleh pakai sunglasses untuk protect mata kita. So bukanlah kita kata cahaya matahari itu yang menyebabkan ARMD, tapi cahaya matahari cahaya UV ni yang berlebihan, dia boleh menyebabkan progression ARMD tu berlaku lebih laju. So maksudnya daripada mungkin early tu nak jadi late tu, yang nak jadi yang bahagian teruk, jadi lagi cepat berbanding orang yang kurang expose pada matahari. Tapi kita perlu juga sinaran matahari untuk vitamin D lah. Janganlah sampai tak keluar rumah kan. So cukup sekadar pakai sunglasses kalau matahari terik, begitulah. Okey. So saya rasa ini slide saya yang terakhir. Terima kasih. Sekiranya ada sebarang persoalan, boleh tanya di ruangan chat ya. Okey, terima kasih. Puan, boleh saya tahu apa masalah mata puan yang menyebabkan puan datang hari ini kat klinik mata? Okey, 2-3 minggu ni mata kanan saya di bahagian tengah nampak macam hitam-hitam. Kenapa ya doktor? Boleh saya minta puan buat satu ujian tak? Boleh? Ini ada satu kertas. Saya nak minta puan lukiskan apa yang puan nampak. Sebelum tu puan tutup mata yang normal. Oh, jadi maksudnya puan tak nampak bahagian tengah-tengah ya? Ya, betul doktor. Alright. Boleh saya periksa mata puan sebentar? Boleh? Mata kat sini. Di sini ya. Lepas ni, saya ada nak minta puan buat satu lagi scan mata ya. Okey. Mata saya kenapa ya doktor? Saya beritahu diagnosis dia lepas kita buat scan tu. Okey. Berdasarkan scan yang kita telah buat, puan mengalami masalah mata yang dikenali sebagai degenerasi makula berkaitan usia ataupun dikenali sebagai age-related macular degeneration. Apa tu doktor? Semakin bertambah usia, anda mungkin sedar yang penglihatan anda mulai kabur atau tiba-tiba menjadi kabur. Penglihatan mata anda tak setajam dahulu dan persekitaran anda berasa tidak seterang berbanding sebelum ini. Pernahkah anda dengar tentang katarak dan degenerasi makula berkaitan usia? Anda nak tahu lebih lanjut tentang penyakit mata ini, cara rawatan terkini dan cara pencegahannya? Bersempena dengan sambutan Hari Penglihatan Sedunia 2024, sama-sama sertai kami dalam perkongsian webinar umum program memasyarakatkan kesihatan rakyat siri 10 yang bertajuk Menua dengan Anggun, Memberdayakan Penglihatan Seiring dengan Usia pada hari Jumaat 11 Oktober 2024 3 petang melalui platform Facebook Live Webinar Fakulti Perubatan PKM. Jumpa kami di sana. Assalamualaikum dan selamat datang. Kita bersiaran lagi dalam sesi soal jawab. Okey. Soalan kita mulakanlah dengan soalan pertama. Saya rasa perlu saya ajukan kepada Dr. Rona. Sekiranya seorang pesakit telah pun didiagnos mengalami katarak
dan belum mahu melakukan pembedahan, berapa lama boleh tunggu ataupun penangguhan sebelum ianya menjadi lebih teruk? Okey, terima kasih soalan tu kan Dr. Anissa. Okey, setelah pesakit didiagnos dengan penyakit katarak ni, kita sebagai doktor mata akan tengok tahap penglihatan dia. Bila dia baca Snellen chart tu kan, yang carta yang nak tengok berapa banyak boleh nampak. Kalau sekiranya katarak tu masih di peringkat awal, dia punya penglihatan pun macam 6-9, which is quite bagus. Even selalunya kita akan intervene bila katarak tu mencapai 6/18, 6/18 lah vision tu, baru kita intervene. Ataupun jika penglihatan mereka masih lagi elok, contohnya 6/9 tu, tapi pesakit tu menghadapi masalah silau yang sangat teruk lah. Macam dia mengganggu kehidupan dia, tak boleh nak driving especially, sebab kalau silau terlalu tinggi, nak drive, nak memandu pun tak selamat lah kan kalau aksiden apa-apa tu. Jadi kita akan intervene awal. So saya sarankan selalunya bila ada katarak yang belum matang lagi, selalunya doktor mata akan bagi rawatan susulan. Rawatan susulan tu kadang-kadang dia setahun ataupun 9 bulan macam tu. So datang ke temu janji tu dan tengok tahap penglihatan pada waktu hadapan tu, sama ada dia dah progress, sama dia meningkat, meneruk lah, maksudnya dengan katarak tu meningkat, ataupun dia statik. Kalau statik kita boleh tunggu lagi lah. Kalau dia dah turun, vision dia dah turun, dia mengganggu penglihatan, seperti tak boleh nak baca, tak boleh nak mengaji, tengok Quran semua tu, tengok TV, baca surat khabar payah, dan kita intervene. Okay. Terima kasih Dr. Rona. Jadi dia bergantung kepada tahap penglihatan individu tersebut. Seorang individu tak sama dengan individu yang lain. Kita harus assess dan periksa dululah. Okey. Untuk soalan kedua, daripada Puan Nurliza Samsudin untuk Dr. Aisyah. ARMD boleh dirawat dengan bantuan cermin mata ke doktor? Okay. So jawapan dia tak boleh. Okey, so spek mata ni, cermin mata ni dia untuk rawatan rabun. Okey, kiranya kalau tengok perkongsian yang minggu lepas, cerita pasal rabun, so rawatan dia ialah spek mata. Okey, so rawatan rabun spek mata. Tapi kalau ARMD ni dia tak ada kena-mengena dengan rabun. Jadinya bila kita bagi spek mata pun, kita check power kan, kita letak spek mata pun, penglihatan pesakit tu takkan improve lah, dia takkan jadi lebih baik. Kecuali kalau pesakit tu memang ada rabun lah. Jadi dia ada rabun dan dia ada ARMD kan. So bila pakai spek tu, penglihatan dia akan improve sikit, tapi tak sepenuhnya. Maksudnya hanya rawat yang rabun je. Jadi yang selebihnya tu dia tak akan nampak. Ataupun kadang-kadang bila ARMD tu terlalu teruk sangat, jadinya spek pun dia takkan clear seterang macam dulu masa dia tak ada ARMD. Terima kasih Dr. Aisyah. Jadi maksudnya cermin mata bukanlah penyelesaian kepada penyakit ARMD. Yeah. Okey, kita ada banyak juga soalan di sini. Ada satu soalan menarik daripada Jaza untuk Dr. Rona. Adakah pesakit kencing manis berisiko untuk mendapat katarak dan bagaimana proses penyembuhannya? Okay. Untuk pesakit kencing manis ni memang risiko dia agak tinggi berbanding pesakit yang tidak individu yang tidak menghadapi penyakit kencing manis ya. Terutamanya bila pesakit tu dah ada kencing manis tu dah bertahun-tahun, berbelas tahun, berpuluh tahun kadang-kadang tu. Satu lagi bergantung pada HbA1c ataupun control of the diabetes itself lah. Kalau macam control HbA1c tu over 3 months macam tinggi, dia katarak tu akan meningkat dengan cepat berbanding dengan individu yang kata contohnya control dia bagus, HbA1c dia rendah, and then dia compliance dengan ubat semua tu. So dia depending on the lifestyle jugalah. Satu, kita boleh ambil dua individu yang sama umur, sama-sama katarak dia punya grade dia lebih kurang sama,
Lepas tu, tapi kalau kontrol seorang tak berapa bagus, dan seorang yang bagus tu, orang yang tak bagus tu akan dapat katarak dengan lagi cepat. Okey? Okey. Itu penerangan daripada Dr. Rona. Harap persoalan anda terjawab ya. Oh, nak satu lagi, sorry. Yang nak pasal sembuhkan tu, dia tak boleh nak sembuh. Kita boleh merawat dengan membuang katarak adalah pembantu. Okey. Lebih jelaskan. Untuk soalan yang seterusnya kita bagi Dr. Aisyah. Bagi penyakit degenerasi makula berkaitan usia, adakah apa-apa makanan tambahan atau suplemen yang boleh membantu Dr. Aisyah? Okey, ni soalan hangat lah. Kalau kat klinik mata tu pun pesakit suka tanya saya, doktor ada ubat saya tak nak cocok ni. Saya takut ni, jarum-jarum ni saya takut. So saya nak ubat makan je doktor. Ada tak? Okey, jawapan dia ubat makan sendiri tu tak ada. Okey, tak ada yang boleh rawat ARMD ni. Tapi ada kajian yang menunjukkan kalau kita makan certain nutrition ataupun suplemen, dia boleh bukanlah nak kata mencegah, tapi sekiranya pesakit tu dah ada early ARMD, peringkat awal dia boleh cegah daripada pergi ke yang akhir lah, yang bahagian ARMD jenis akhir yang basah dan yang kering tu. So apakah suplemen tu? Okay, so dalam kajian tunjukkan kalau pesakit tu makan antioksidan. Okay, so tadi macam saya katakan retina tu stress. So bila kita bagi antioksidan ni, dia akan kurangkan stres daripada retina tu. Okey. So antioksidan contohnya adalah vitamins lah, vitamin C, vitamin A. So itu adalah antioksidan. So benda-benda ni semua terdapat dalam makanan-makanan atau sayuran yang berwarna lah, tadi yang kita cakap tu, buah-buahan yang berwarna, sayuran-sayuran yang berwarna. Okey. So lagi ialah fatty acid. Okey, fatty acid ni contohnya lemak yang baik macam ikan salmon, dia ada lemak yang baik. Okey, so ini pun kajian menunjukkan bahawa dia membantu dalam protection lah, protect the macula atau retina. Yang lain-lain selalu kita dengar, doktor makan carrot doktor. Betul, sebab carrot ni dia ada keratin lah. So pigment orange tu ialah beta carotene yang bagus untuk retina kita. Ada macam-macam lagi, vitamin E, zinc, dan juga kalau pernah dengar lutein and zeaxanthin. So itu pun famous lah. Tapi bukanlah kita nak kata orang yang makan vitamins ni tak kena ARMD. Bukan macam tu. Tapi dia mungkin boleh halang progression daripada yang awal pada yang teruk. Itulah jawapan saya. Okey. So faktor pemakanan tu sangat penting juga dalam membantu sebagai faktor untuk mendapat penyakit ARMD ataupun tidak. Jadi kalau kita pergi ke pasar raya tu, tengok apa yang kita ambil letakkan dalam troli. Adakah makanan-makanan sihat atau junk food dan sebagainya. Okey. Jadi banyak ni soalan. Okey. Ada satu statement kontroversi sikit Dr. Rona. Setengah pesakit mengatakan penyakit katarak ini tak memerlukan pembedahan, hanya laser sahaja selesai. Jadi apa komen doktor untuk statement ni? Untuk statement ni memang is common misconception lah. Setengah bila pesakit dia dengar pembedahan, dia jadi automatically macam tak nak lah operate ni. Bila disebut laser, dia jadi macam okey laser je. Tapi sebenarnya teknologi yang kita gunakan dalam pembedahan tu bukan laser, kita panggil ultrasound. Ultrasound tu kuasa ultrasound tu diperlukan untuk memecah katarak yang macam contohnya katarak tu kan dia bentuk macam M&M lah, coklat M&M tu kan, bulat macam tu. So kita pecahkan jadi bahagian kecil, lepas tu kita sedut. Kalau nak sedut seketut M&M tu kuasa yang perlukan agak tinggi and akan merosakkan tisu lain lah, contoh macam tisu kornea yang begitu sensitif. Jadi memang tak ada laser untuk pembedahan katarak. Dia teknologi tu kita panggil ultrasound technology. Cuma laser untuk posterior capsular opacification yang PCO, yang orang katarak datang balik tu, yang saya sudah tekan awal lagi, tu bukan katarak, tu just kantung yang memegang kanta tu jadi keruh setelah beberapa tahun selepas operation lah. Itu memang laser treatment. Itu kita tak buat pembedahan, itu memang menggunakan teknologi laser.
Kadang-kadang pesakit tu dia ingat ultrasound tu laser, sebab ultrasound tu dia ada bunyi dia, mesin tu bunyi zzz kan. So kadang-kadang pesakit ingat doktor guna laser. Sebenarnya bukan laser, dia ultrasound. Okey. Itu antara soalan-soalan popular yang doktor akan dapat kalau di klinik mata kan. Ya. Harap dengan penerangan ni dapat membetulkan apa-apa salah faham lah konsep tersebut. Okey. Di sini kita ada Nur Izzati yang nak tahu tentang rawatan ARMD. Dia tanya Dr. Aisyah, berapa kali suntikan perlukan nak rawat ARMD ni? Dan rawatan ni adakah secara pesakit luar atau perlu warded ke macam mana prosedur dia biasa? Okey. So soalan ni baguslah So dia nak tahu sampai bila nak cucuk ni kan anti-VEGF ni kan. Okey, so rawatan dia selalunya kita buat dekat klinik saja. Okey, so pesakit datang klinik macam biasa, kita ada satu bilik khas yang bersih kat situ. Ada nurse, ada doktor yang khas untuk cucuk anti-VEGF pada hari tersebut. So berpuluh lah pesakit akan datang untuk injection pada hari tersebut. Jadinya dia tak perlu masuk ward lah, tak perlu bawa baju, bawa beg ya. So datang klinik macam biasa, dan doktor kata okey, puan kena cucuk anti-VEGF hari ni, jadinya pergi kat bilik sekian-sekian untuk rawatan suntikan anti-VEGF. Okey, berapa kali nak cucuk bergantung. Sekurang-kurangnya saya sebut tadi 3 kali setiap bulan. Okey, lepas 3 bulan dah cucuk 3 kali, kita akan check balik, scan balik mata dia. Ada improvement ke tak? Selalunya pesakit ni akan improve. Okay, so dia akan ada kurang lah bengkak tu dah. Bukit tadi dah jadi bukit landai sikit kan. Pesakit pun kata, doktor, lepas saya cucuk betul tu saya dah nampak clear sikit. Lepas kedua lagi clear. Lepas ketiga, macam dah almost normal macam dulu, tapi ada sikit-sikit kabul lagi. Okay, so kita tengok macam respons pesakit. Ada orang mungkin 3 kali, ada orang 6 kali. Banyak juga pesakit-pesakit yang datang perlukan repeated injection lah. Maksudnya kadang-kadang ada yang juga berbelas kali. Tapi dia selalunya tahun pertama mungkin dalam 10 injection. Ini yang kita teruk lah. Yang jenis bahasa yang kes teruk. Tahun pertama mungkin perlukan 10 injection. Tahun kedua dia kurang, mungkin 8 injection, dan tahun ketiga mungkin lagi kurang, jadi 6 atau 4 injection macam itulah. Ini untuk kes-kes yang teruk lah, yang kurang respons, darah tinggi, tak kontrol, berdarah berkali-kali. So dia bergantung pada pesakit. Generally kita kata 3 hingga 6 kali lah. Jadi maksud Dr. Aisyah katalah lepas injection kali pertama dia rasa dah terang, bukan bermakna dia tak datang appointment kan? Tak, dia kena datang. So pesakit selalu kata, doktor saya tak nak injek dah, saya dah rasa mata saya normal. Memanglah kita tengok, mata dia dah, penglihatan dia dah lebih jelas, tapi diperlukan anti-VEGF tu 3 kali sekurang-kurang tu untuk stabilkan salur darah yang tak normal tadi. Sebab kalau kita berhenti lalu awal, nanti dia tumbuh balik. Dia tumbuh balik, nanti dia meletup balik, nanti dia keluar darah balik. Jadinya nak betul-betul kasih dia betul-betul stabil, jangan berdarah lagi lah. InsyaAllah dia okey lah. Jadi adalah amat penting sekiranya anda dah dapat appointment dari klinik mata, pemeriksaan berkala, kena datang setiap kali pemeriksaan supaya rawatan tu dapat diteruskanlah, tak terhenti. Okey. Untuk Dr. Muna, soalan katarak. Jika katarak ini tidak dirawat, apakah yang akan terjadi dan apakah komplikasi katarak sekiranya tidak dirawat? Okey. Satu komplikasi jika tidak dirawat, satu lagi komplikasi? Basically is asking the same thing lah. Okay. Kalau tak rawat, apa yang jadi katarak? Okey. Kalau pada peringkat awal tahap katarak yang belum matang tu kita tak rawat, tak apa. Okey. Kalau sekiranya macam kalau ingat balik kepada presentation saya tadi yang tunjuk gambar yang anak mata dia daripada hitam tu dia jadi putih. Bila katarak tu dah jadi matang, jadi dah mature. So bila mature tu, bila kalau kebetulan pula pesakit tu datang ke klinik mata, kita bila nampak tu kan memang akan buat operation tu secepat mungkin, sebab katarak yang putih yang matang macam tu dia ada satu, dia dah tebal, dia dah terlampau tebal. Sometimes dia tebal sangat tu dia menyebabkan dia macam swollen, jadi bengkak lah. Dia jadi bengkak. Bila bengkak tu dia akan menolak struktur yang di dalam mata berada di depan dia dan menghalang longkang drainage dalam mata tu, yang menyebabkan tekanan dalam mata menaik secara mendadak. Bila tekanan mata naik secara mendadak,
pesakit pada umumnya katarak kan tak menyebabkan ada gejala sakit, tapi bila keadaan tu dah terjadi, tiba-tiba high pressure macam tu, pesakit akan cakap kata mata dia sangat. Bila sakit tu kan macam dia pula jenis yang tahan sakit ni, boleh menyebabkan dia sakit kepala, dia muntah sebab tekanan terlampau tinggi. Kalau jadi macam tu, datang secepat mungkin pada hari yang pertama simptom tu, sebab kalau tidak operation, memang kita takkan operation, kita takkan dah hari yang sama juga, tapi kita akan bagi ubat untuk merendahkan tekanan, untuk merendahkan keradangan juga. Lepas tu 2-3 hari lepas dah okey, dah stable, kita akan terus proceed dengan pembedahan katarak. Itu keadaan itu kita panggil phacomorphic glaucoma. Okey. Satu lagi, dia mature tapi dia tak kembang sangat, dia tak swollen lah, tak kembang, tapi protein-protein yang dari dalam kanta tu dia see-through, dia macam keluar senyap-senyap jadi keluar. Dia menyebabkan keradangan di dalam mata, ataupun yang kita panggil phacolytic glaucoma lah. Phacolytic glaucoma ni keradangan lah. Pun pasien kadang-kadang boleh menyebabkan tekanan mata menjadi tinggi, mata pun jadi merah, semua kurang nampak. So yang tu kita bagi ubat dulu, bila dah macam dah stable sikit, dan kita buat operation. So kalau katakan kes ni macam kita biarkan saja macam tu, memang akan menyebabkan kebutaan kekal. Sayang tahu kalau macam especially Malaysia ni negara yang mohon kan, bukannya kita tidak ada fasiliti KKM, semua tu ada camp cataract semua tu. Tolong jika ada siapa yang ada saudara mara kan, kalau kita balik kampung ke macam tu, time raya, kita nampak pakcik-makcik, nenek yang tua-tua ni, nampak daripada jauh kata kenapa mata dia dah putih tu kan. Macam tu bawa lah. Kalau dia tak komplain lagi, dia kata okey je sebab takut nak pergi hospital, bawa je datang hospital, sebab kemungkinan macam dia tu kan dah katarak dah kan. Okey. Kadang lagi satu kemungkinan hanya sebelah mata yang dense ataupun tebal. Jadi pesakit bukan mata yang elok untuk melihat, dia tidak perasan sebenarnya satu mata lagi jadi mengalami katarak yang agak tebal. Setuju. So jadi actually penting untuk penerangan yang supaya orang awam dapat informasi yang betul untuk mengelakkan ketakutan untuk pergi check up dan sebagainya lah. Okey. Soalan yang terakhir agak general, saya buka kepada mana-mana panel yang nak menjawab. Hafizah Rusli bertanya, mak saya mengalami mata air, adakah ini berbahaya dan berpotensi untuk dapat katarak? Tiga aspek yang berbeza sebenarnya. Alright. Macam mana cerita tu? Tuan nak jawab dulu? Okey. Satu, mata dia kita kena tahu dengan lebih lanjut, dia berair waktu kan, sama ada selepas membaca, menjahit, mengaji dengan lama, tengok handphone lama, dia start berair, ataupun dia berada di luar waktu macam hari angin pun kuat, angin panas kan semua tu, dekat mana, kat luar, dalam rumah. Kalau dalam rumah tu ada kipas yang berpusing ataupun aircon betul-betul menghala ke dia. So simptom mata berair tu selalunya adalah simptom mata kering. Dia jadi berair sebab dia macam refleks, mata tu mengeluarkan air untuk bagi basah permukaan ocular surface tu lah. So itu satu lagi, kalau ada simptom lain seperti bengkak di sebelah hidung, dekat sebelah mata, kawasan sebelah mata tu, kemungkinan saluran menangis, bukan saluran menangis, saluran air mata dari mata tu yang masuk ke hidung tu tersumbat. Kalau tersumbat, dia akan dakitan lah semua tu, ada salah satu sebab mata berair jugalah. Tapi katarak itself menyebabkan mata berair tu tak. Dia benda berbeza lah. So kalau mata berair ni sebabkan kerja air mata tu, bila kita makin berusia, dia kurang
fungsi untuk hasilkan air mata. Tapi dia ataupun sebenarnya air mata kita ni dia bukan ada air je sebenarnya, dia ada air, dia ada oil, dia macam minyak kan, dan dia ada macam lendir. So dia ada 3 benda, dia ada vitamin semua dekat dalam air mata kita yang normal. So bila kita berusia, air mata kita ni jadi berkualiti sangat. So, mungkin ada air saja. So sebab tu sepatutnya minyak tu dia kena ada minyak. So minyak tu untuk menghalang macam ratakan air mata tu di atas surface mata kita. Tapi bila minyak tu dah kurang, tinggal air saja. Jadi air tu dia keluar dari kelenjar, dia akan terus turun ke pipi sebab tak ada minyak untuk halang dia daripada meruap ataupun turun ke pipi lah. So dia katarak ni dia tak ada kena dengan kelenjar air mata tu lah. Tapi kadang-kadang orang katarak dia silau kan. Macam Dr. Ronan cakap tadi, ada katarak yang jenis silau. So bila silau tu sometimes refleks, air mata dia pun keluar. Mungkin juga. Jadinya tak apa, datang aja klinik mata, kita boleh periksa. Kadang-kadang ada dua-dua sekali penyakit. Darah mata kering dan juga katarak at the same time. So kita periksa dan kita boleh bagi tahulah apa sebenarnya masalah puan. Macam tu. Dia dua perkara yang berbeza, tapi satu individu boleh ada kedua-duanya kan. Jadi untuk kepastian, dapatkan check up ataupun pemeriksaan yang dengan di bahagian hospital yang menjadikan perkhidmatan check up mata lah. Okey. Jadi masa agak mencemburui kita, buat masa ni itu saja soalan yang dapat saya ajukan, tapi jangan risau soalan belum terjawab. Kita akan jawab di ruangan komen ya. Okey. So selesai untuk acara Q&A ataupun soal jawab kita. Kita ke akhir segmen ni, acara yang ditunggu-tunggu. Acara apa ni Dato' Syah? Acara kuis. Acara kuis kita. Dah ada 10 soalan hari ni. Saya ingat, saya ulang balik hadiah kita hari ni sangat lumayan. Berupa Touch and Go e-wallet bagi peserta yang dapat pertama RM150, tempat kedua RM100, tempat ketiga RM50. Jadi apa lagi, jangan tunggu-tunggu. Mungkin ni peluang anda. Anda boleh masuk kepada web Lookat yang kita siarkan dan juga masukkan kod yang tertera. Dan lebih baiklah gunakan nama betul lah supaya kita senang nak mengenal pasti siapa pemenangnya. Nanti kalau nama samaran tak dapat hadiah. Semua nama samaran. Kita beri masa untuk semua join kita punya kuis hari ni. Kalau dengar mesti boleh jawab kan? Betul tak Dr. Aisyah? Betul. Soalan Rona, kita kan? tak susah, soalan kita senang-senang je. Nak bagi hadiah dekat semua orang. Soalan bonus. Kita masih bagi masa untuk semua join. Dua peserta lagi. Selain jawapan yang betul, kalau anda dapat jawab dengan cepat pun, tu menyumbang kepada anda dapat hadiah. Siapa cepat dapat. Kena pastikan wifi ke atau connection tu bagus. Okay, kita hampir 100 sikit lagi. Okey. Ada 100 lebih peserta dah. Soalan senang ya. Betul. Okey.
Okey, sekarang kita ada 113 peserta. Kita akan mula sebentar lagi ya. Bersedia dengan phone anda, tekan jawapan yang betul. Jangan keliru. Okey, get ready. Apakah itu katarak? Jangkitan kuman ke, rantai jernih bertukar keruh ke, kelekang retina ke kanser mata? Yang mana satu? Empat saat. Tapi tak ramai tak sempat jawab ni, dia berfikir keliru kan? Okey, Balkis sifat pertama untuk soalan pertama. Tak apa, 9 soalan lagi. Berikut merupakan gejala-gejala untuk katarak kecuali ya, jangan tekan cepat sangat. Kecuali yang mana? Sakit pada mata, kabur penglihatan, rabun malam atau kepudaran warna. Yang mana satu? Sakit pada mata. Katarak tak sakit. Betul tak Teruna? Betul, tak sakit. Sebab tu kadang-kadang sakit tak sedar. Apakah faktor utama penyebab katarak? Kalau siapa dengar tajuk hari ni tahu. Cepat lagi, tak cukup lagi orang jawab. Betul, jawapannya adalah proses penuaan. Okey, 023736 mendahului. Apakah rawatan untuk katarak? Yang mana satu? Cermin mata ke? Buat titis mata steroid? Senang ni kan Dr. Na? Senang. Senang. Sangat. Alhamdulillah, 67 dapat jawab. 57. Dia So, Mas selamat. tercapai. Minat umum dia tercapai. Okey. Soalan kelima ni masih tentang katarak rasanya. Kecuali. Berikut merupakan pernyataan mengenai pembedahan katarak yang betul kecuali. Mana yang salah? Dua saat. 1 saat. Salah. Tak semestinya yang matang saja kita boleh buat pembedahan. Okey. Melukis melalui ya. Apakah gejala biasa ARMD? Dengan pusat yang kabur, periferal yang hilang secara tiba-tiba penglihatannya, penglihatan terobos atau keseluruhan penglihatan tu hilang. Dalam video promo kita pun ada kan Natasha? Ya, betul. Okey, kita ada 4 lagi soalan. Faktor risiko manakah yang kuat dikaitkan dengan perkembangan ARMD? Gambar kucing pakai cermin mata tadi. Merokok itu salah satu risk factor.
Soalan yang ke-8. Apakah kaedah utama yang digunakan untuk mendiagnosis ARMD? Kemudian ketajaman penglihatan, imbasan keratan rentas makula, imbasan MRI ataupun kita buat ujian darah. Aisyah dah tunjuk gambar tadi. Betul, imbasan keratan rentas makula. Kelas. Perubahan gaya hidup manakah yang boleh membantu mengurangkan risiko ARD? Senaman ke mengelakkan semua bentuk cahaya matahari, kurangkan pengambilan air atau tingkatkan pengambilan air merah? Bonus ni. Respon yang baik. Betul. Sedia untuk soalan yang terakhir. Bakal jadi penentu siapa yang dapat touch and go kita hari ini. Rawatan manakah yang biasa digunakan untuk ARMD jenis basah? Terapi laser saja, kortikosteroid, suntikan anti-EGF atau ubat antivirus. Selesai dah. Siapa pemenang kita? Okey, tahniah. Kita 3 pemenang. Tempat ketiga Khairul, tempat kedua Musa, tempat pertama Bagus MD. Okey. Jadi tahniah kepada semua pemenang. Yang tak berjaya jangan kecewa, boleh cuba di siri yang lain. Bukan bagi mata lah. Okey, bagi para pemenang, apa yang anda perlu buat, anda perlu screenshot layar ini, sertakan butiran nama dan nombor telefon dan emailkan kepada sjj@ukm.edu.my bagi tuntutan hadiah. Boleh refer pada screen jugalah untuk email tersebut. Okey, nampaknya kita telah pun berada di penghujung rancangan. Jangan lupa scan QR code bagi maklum balas kehadiran. Sebelum kita melabuhkan tirai, ada apa-apa pesanan ringkas daripada Teruna atau Dr. Aisyah? Okey, dari saya, apabila kita individu tu dia meningkat umur kan, ada beberapa penyakit mata lah yang boleh individu tu dapat. Okay, tak semestinya katarak ataupun ARMD lah. So hari ni kita sebut dua ni sebab kalau nak cerita lain-lain banyak sangat kan, habis masa kan. So paling common ialah katarak lah. Okay, dan ada juga penyakit-penyakit lain seperti glaukoma, okey, pun mata kering tu pun bila kita semakin meningkat usia, kita boleh berisiko mendapat penyakit-penyakit tu lah. Jadinya kalau kata kat rumah kan, kalau balik kampung, mak tu cakap, oh mata mak ni kan lagi lama lagi tak nampak, kan. Janganlah kita anggap mak tu dah tua, memanglah macam tu kan, memanglah tak nampak, kita tak boleh abaikan. So kalau orang tua ni dia cakap, dia komplain sesuatu tu, selalunya dia benar-benar masukkanlah, bukanlah dia ngada-ngada manja nak cakap mata tak nampak kan. Jadi kita ambil perhatianlah. Kalau mak ada atau ayah ada komplain cakap mata tak nampak, bawalah pergi mata. Okey, mungkin kita boleh detect penyakit-penyakit yang dia ada lah. Jadinya kita boleh bagi rawatan yang cepat dan jaga penglihatan mata dia daripada sebelum dia terteruslah, macam tu. Saya setujulah dengan pesanan Dr. Aisyah juga. Untuk saya pesakit kencing manis lah. Kepada pesakit kencing manis baru didiagnose ataupun yang sudah lama didiagnose tapi tak pernah melakukan pemeriksaan mata, sila pergi ke klinik mata yang berhampiran untuk mendapatkan pemeriksaan mata, screen at least sekali lepas tu, dan tahu apa status waktu tu, lepas tu follow up accordingly. Sebab kencing manis ni pun
banyak juga komplikasi yang boleh kacau mata lah sebenarnya. Ya, selain daripada katarak dan diabetik retinopati pun kita tak sentuh. Ya. Okey, terima kasih buat kedua-dua panel kita untuk sesi yang bermanfaat pada hari ini. Sekali lagi diingatkan, jangan lupa tekan like, follow dan share page Fakulti Perubatan UKM untuk pelbagai informasi yang terkini. Akhir kata, terima kasih buat Fakulti Perubatan, Jabatan Oftalmologi UKM dan semua yang telah meluangkan masa untuk kita sama-sama berkongsi maklumat dan informasi pada hari ini. Sekian, terima kasih dan salam. Selamat hujung minggu.